Dia berasa dah. Lalu dia jerit dan minta dibuat perjanjian damai dengan Nabi. Cuba lihat strategi Nabi SAW dua di sini. Pertama, Suraqah menceritakan Nabi tidak membenarkan dia rapat masuk hampir. Entah duduk situ cakap, anda boleh dengar cakap, nak cakap apa? Aku kata turun salam berdakat sambil berdakat kan dia mana tahu? Tengok, Nabi cautious, be aware. Nabi itu sentiasa berjaga-jaga. Ini soal hidup mati Islam, bukan nyawa Nabi. Suatu hijrah itu perjuangan, itu dalam nasyid. Hijrah itu perjuangan. Nyenet, nyenet, bunyi biola kat ujung. Mana ada hijrah pelarian? Hijrah bukan pelarian. Itu kurang adab. Bercakap untuk mengaitkan dengan Nabi dan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW dalam keadaan kegerunan kerana didakap oleh Jibril, kemudian diselimutkan bila dah tenang, Khadijah bawa bertemu dengan Suraqah bin Malik. Maaf saya, dengan seorang pendeta pada masa itu, Waraqah bin Naufal, pak saudara Khadijah yang telah buta. Ringkas cerita, dia beritahulah kepada Waraqah, ni anak saudaramu Muhammad ni, dia kata kena peluk di gua begitu begini. Ringkasnya Waraqah menyatakan, wallahi hazan namus ya Muhammad, demi Allah yang mendatangimu adalah namus. Namus adalah bahasa Hebreu dengan makna Jibril alaihi salam. Wa anta rasulillahi hazihil ummah, kamu adalah rasul bagi umat ini. Lalu dihuraikanlah oleh Waraqah bin Naufal. Di hujungnya dia menangis, demi Allah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya dah tua dah, saya tidak tahu hayat saya sampai ke bila. Kalaulah saya ada pada hari di mana kamu akan keluar daripada Mekah kerana dihalau oleh kaummu, nescaya aku akan menolong dan membantu kamu. Nabi mencela terus. Apakah orang yang sebaik saya, yang bawa risalah Islam, akan dihalau keluar daripada kampung Mekah? Ya, tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum daripadamu yang membawa sama dengan apa yang kamu bawa, melainkan mereka dihalau oleh kaum mereka. Tak ada disebut kamu akan menjadi pelarian, tak ada dalam riwayat. Ni dalam sirah Ibnu Hisham, buka baca. Kemudian pada malam terjadinya Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan pada malam itu, singgah di beberapa tempat. Tempat pertama singgah, Jibril menyatakan, ya Rasulullah, sembahyang sunat 2 rakaat di sini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat 2 rakaat. Selesai naik balik burak, bergerak dengan Jibril. Masa berjalan, Rasulullah tanya Jibril, di mana saya solat tadi wahai Jibril? Lalu Jibril menyatakan, ya Rasulullah, itulah dia bumi Yasrib yang kamu akan diperintahkan berhijrah sedikit masa lagi. Jibril pun tak sebut pelarian. Itu dalam hadis Isra wal Mi'raj. La lariin. Mana ada istilah lariin, pelarian? Tak ada. Hijrah tu hijrah. Bahkan hijrah tu dikait dengan ulama, dengan para sahabat. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ilal akhir ayat. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa dia? Para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di kota Mekah selama 13 tahun, ditarbiyah mereka sehingga lahir kelompok sahabat ini. Wallazina amanu wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Siapa dia?
para sahabat yang beriman tadi ayat tu berkait. Karena kata pelarian, Nabi pelarian, sahabat pun pelarian, mana nasnya? Jangan pakai akal dalam mengupas berhubung dengan sirah Nabi ini. Itu sahabat mendidik generasi, maka lahir satu generasi yang sahabat didik, namanya tabi'in. Maka di kalangan tabi'in ni pula Allah lahirkan al-a'immatun arba', imam mazhab yang 4. Bermula dengan Imam Abu Hanifah, meninggal dunia naik pula Imam Malik, meninggal dunia Imam Malik naik Imam Syafi'i, habis Imam Syafi'i disambung oleh Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i yang paling jenius. 4 imam mazhab. Dalam 4 imam mazhab, Imam Malik diberi gelaran Imam Darul Hijrah. Buka kitab Darul Hijrah, yakni Madinatul Munawwarah, diberi gelaran negeri hijrah. Itu istilahnya dalam kitab. Sejak dulu sampai hari ini dah akan datang, tidak ada seorang ulama pun yang menamakan Madinah itu sebagai negeri pelarian. Mana ada? Maka Imam Malik, oleh kerana dia tu min ahlul Madinah, dia tu kira di Madinah aja saya dah sebut, dia tidak keluar meninggalkan Madinah kecuali bila nak masuk hari Ukuf. Tu kalau dia buat haji, besok nak Ukuf, hari ni dia berjalan pergi, terus Ukuf di Arafah, dia buat ifrat apa semua, dah melontar semua, pergi buat tawaf. Selesai tawaf rukun, dia terus balik Madinah. 4 ke 5 hari selesai dah kerja haji. Ditanya orang, mengapa cepat sangat wahai Imam Malik? Imam Malik menyatakan, demi Allah, saya tak sampai hati meninggalkan Rasulullah seorang diri di Madinah. Semua orang duk berimpun di Mekah, Nabi itu seorang sunyi. Sebab itu saya kena balik awal, balik cepat, saya nak temani Rasulullah, saya nak duduk di negeri hijrah. Maka Imam Malik digelar sebagai Imam Darul Hijrah. Jadi hijrah tu dikait juga dengan imam mazhab. Jangan tantara sebut pelarian. Siapa dia Imam Malik yang digelar Imam Darul Hijrah? Guru Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, Muhammad bin Idris. Tok guru dia tu yang melalui Imam Malik melahirkan Imam Syafi'i, yang melahirkan pula qaul qadim dan qaul jadid dalam pembahasan dia. Bukan kecil anak. Tiba-tiba kita mudah-mudah menyebut istilah hijrah sebagai pelarian, Nabi pelarian, sahabat pelarian. Ni kurang adab dengan Nabi. Saya tidak akan menyebut, boleh jadi dia tersilap. Tak. Benda nak berucap di parlimen ni mesti dah prepare Syekh. Apa barang dia at least seminggu ke 5-6 hari sebelum, at least 2-3 hari sebelum lah, entah tentang berucap, entah dah tahu bila, pukul berapa, hari apa, mesti buat preparation punya. It is not just a coincident matter, you see. Tiba-tiba je tersebut apa tersebut, tak adanya dah. Benda tu mesti dah siap, prepare, dah bincang dah. Dia tak heran. Memang dia mengaku dia dah gila. Tapi ulama-ulama yang kabarnya ada dengan dia, mengapa mendiamkan diri? Salah seorang ulama tu dekat, dia duduk kat gombak ni, kat atas. Bapa dia tak tegur. Saya tidak tahulah, mungkin saya terlepas pandang. Tapi secara gambaran yang jelas, menggambarkan dia memohon maaf, nampak tak ada lagi. Tak tahulah. Mungkin ada senyap-senyap, wallahu alam. Tapi kerana kenyataan ini sebagai suatu yang terbuka dan dunia mendengar dan menilainya, kamu harus tarik balik dan memohon maaf secara terbuka. Di situ juga kalau ikut Imam Ghazali punya syarat taubat. Jangan main-main. Jadi jangan nak sedap-sedap. Sebab itu kita disuruh mengaji, belajar. Jangan pernah rasa diri kita tu cukup.
hijrah ni dikaitkan dengan negeri Madinah yang mulia, dengan Imam Malik, dengan para sahabat. Hijrah tu berkait dengan ayat Quran. Hijrah tu berkait dengan perjuangan. Hijrah terkait dengan Masjid Quba. Hijrah pintu penaklukan seluruh dunia sehingga Islam pergi habis satu dunia. Tiba-tiba dia kata pelarian. Kita tidak boleh menerima ini. Kecuali tak tahulah kalau memang Syiah. Ya, Syiah ni memang begitulah. Dia menghina para sahabat, bertaqiyah. Itu buat kata minta maaf saya tersilap. Tak boleh tersilap benda ni. It should be early preparation for your words. For sure punya dia mesti buat preparation. Mana boleh tiba-tiba. Memang ada niat nak menyebut macam tu. Kan tak rojak. Puluh tahun sampai ketua bangka dah kita ni. Ulama ajar benda hijrah tu hijrah. Tu saya kata ada wording dalam Quran yang diubah-ubah. Korban aja. Jihad, nikah. Dia jangan dialih-alih tanpa arah. Hijrah. Yang disebut-sebut pelarian apa semua. Jadi Suraqah, pertama Nabi kata entah duduk situ jangan rapat. Ini cautious ya, be aware, berhati-hati. Kan tentu ya musuh masa itu. Yang kedua, Suraqah menurut banyak kitab, sini dia tak apa sebut, ada tapi gambaran umum. Dia bagi barang makanan dan air kepada Nabi. Tapi Nabi SAW menolak secara baik. Terima kasih banyak. Betulan saya dan Abu Bakar pun banyak bekalan. Nanti kalau ambil kamu punya letak jadi berat pula untuk kami. Terima kasih atas budi kamu. Nabi tak ambil kerana ya siapa tahu tiba diminumnya kan ngantuk terus tidur hadikat di kabat dia bawa semua. Tak tahu ini musuh. So dalam perjuangan satu detik je lalai kita akan tewas semua. Ni jadi harus berhati-hati dan Nabi ajar akan perkara ni. Abu Bakar menyebut masanya Suraqah mengambat tu dia duduk ke depan ke belakang duduk nampak tu dah debar dia. Ngadu dia ke Nabi. Macam mana kita ni Rasulullah ni orang yang buru kita nampak makin dekat dah jelas ni. Nabi kata tenang, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan duka cita, tenang je Abu Bakar. Allah bersama dengan kita. Maka kalau kita memikul amanah perjuangan Islam, ingat benda ni. Dalam apa keadaan pun Allah tetap bersama dengan perjuangan Islam. Maka Suraqah bila dah buat begitu gini, Nabi hanya minta satu. Ni dalam apa yang ditulis oleh Dr. Sa'id Ramadan. Rasulullah kata rahsiakan perjalanan saya ni. Jangan cerita ke siapa kata awak jumpa saya. Tu saya minta. Waraqah apa nama ni Suraqah setuju dia. Yalah dia kata. Dia balik Aku berazam dia sampai sudah siapa pun aku tak cakap tentang pertemuan. Dan dia hanya menceritakan bila dia telah pun menganut Islam dan menjadi orang yang membela Rasulullah. Itu makanya bila dia balik tu daripada peristiwa itu, hati itu dah cair, dah lembut dah. Imun dia dah mula Allah. Apalah kerja aku. Sebab sekiranya Muhammad Rasulullah tu salah apa yang dia bawa, tak betul perjuangannya, pasti pertolongan Allah takkan datang kat dia macam ni. Tak pernah sahayat kuda aku sampai terbenam kaki dalam pasir apa semua. Itu je cukup dah bagi aku. Aku ni pahlawan, aku tahulah handal kuda aku macam mana sentak kaki ni. Dia sampai terisap ke pasir ni. Ini menunjukkan Muhammad dan Abu Bakar dijaga oleh Tuhan dia. Yang dia bawa ni benda betul lah. Mula dia mikir. Akhirnya dia pulang dalam keadaan lemah. Itu yang dia sebut. Paginya dia keluar sebagai musuh. Pulangnya waktu petang, indirectly dia menjadi pengawal bagi Nabi dan Abu Bakar. Yakni dalam keadaan dia merahsiakan apa yang dia temui. Dan dia minta satu jaminan. Dan Nabi berikan jaminan itu. Dibuat surat. Ini zaman dulu macam itulah. Dia menjamin kabilah Bani Hashim, jamin kabilah dia Bani Mudlis, bahawa dia ni jangan dia apa-apakan gitu ni. Dia standby je surat tu. In case kalau ada apa-apa ni dia. Orang tak boleh usik. Sebab Bani Hashim ni bukan kecil anak di Mekah.
Dan kita lah bila rasa ada orang ugup dari telefon, kita dah buat polis report. Bukan ambil tindakan apa-apa, itu sebagai cautious untuk berjaga-jaga, biar alert, polis tahu dah bahawa kita dalam kondisi yang bahaya begitu. Jadi surat tu dibuat. Hadirin sekalian, itu dulu peristiwa untuk malam ni. Nanti kita sambung dalam kuliah di bulan yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul As, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitani wal mihni asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.